من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. وبعد Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada malam ini Allah memberikan rezeki kepada kita dapat salat berjamaah dan dapat menyambung kembali majlis bacaan kitab, iaitu kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih. Malam ni Alhamdulillah kita akan sambung. Saya akan baca masuk yang perkara pertama, bab pertama, iaitu ikhlas dan berniat baik dalam setiap perbuatan ataupun setiap pekerjaan kita. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih membawa kepada kita beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW untuk memperjelaskan kepada kita konsep ataupun maksud daripada ikhlas dalam berniat dan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ada di kalangan manusia yang yuridu dunya, mereka nakkan dunia, wa minkum, dan ada di kalangan manusia man yuridu al-akhirah, mereka yang nakkan akhirat. Itu dah ayat yang pertama yang berkaitan dengan ikhlas. Jadi ada orang yang dia nak suatu pekerjaan dia, ibadat dia dunia. Ada orang dia nak niat dia, pekerjaan dia akhirat. Ini jadi Allah Ta'ala menerangkan ada dua situasi manusia dalam amalan mereka. Sabda Nabi SAW, innama yub'asun nasu ala niyatihim, hanya sahaja dibangkitkan manusia pada hari kiamat kelak mengikut apa yang mereka niatkan. Jadi itulah keadaan kita bangkit di akhirat esok. Apa niat kita semasa kita di dunia dahulu.
Juga hadis Nabi bersabda, man ghaza wa lam yanwi illa iqala falahu ma nawa. Sesiapa yang berperang, kata Nabi, dia masuk perang walam yanwi, tetapi dia tidak niat masuk perang itu, illa iqala, melainkan dia mendapatkan tali pengikat unta, falahu ma nawa, maka dia dapat apa yang dia niatkan. Jadi dia orang masuk perang tu kerana nak cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari pahala, mudah-mudahan mana tahu dapat mati syahid. Tapi dia niat nak ambil tali tali yang ikat unta, nak bisnes lah maksudnya. Kalau dapat tu nak ambil tali impor banyak-banyak pergi jual. Dia untuk dunia. Maka Nabi kata dia dapatlah apa yang dia nak itu. Dah. Kalau dia mati dalam keadaan peperang itu, menanya dah. Tak ada akhirat dah, bagi dia dunia semata-mata. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ayat ni ayat apa? Kita berkorban ataupun kita menyembelih binatang, kan? Jadi Allah Ta'ala suruh kita ni menyembelih. Di tujuan sembelih tengok, kan? Allah suruh sembelih tu pasal apa? Tentulah kita, tujuan kita, niat kita ialah untuk nak taqarrub, nak dekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab dia dipanggil qurban. Qurban makna mendekatkan, qaruba makna mendekatkan. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala melalui acara penyembelihan. Kan? Jadi sembelihan itu kita nak hadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, daging darah tak sampai ke aku, kata Allah, tetapi yang sampai kepada aku ialah taqwa dia, iaitu niat dia tu. Jadi saya lupa nak sebut pertamanya saya mengucapkan selamat menyambut Rejab. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk bulan Rejab. Hari ini 3 kan? 3 Rejab kan? Alhamdulillah, bulan ni bulan yang begitu banyaklah kelebihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Rejab, kerana bulan Rejab tu kata Nabi bulan Allah, kan? Bulan Allah, sudah pastilah kalau bulan Allah ni hebatlah. Allah punya, bulan ni Allah punya. Memanglah hakikat semua bulan tu Allah punya, tapi yang lebih khusus tu ialah bulan Rejab ini ialah Allah punya. Dan bulan inilah peristiwa, banyak peristiwa yang berlaku. Antaranya yang penting iaitulah kisah sembahyang. Kisah sembahyang ni bulan Rejab ni lah. Yang istimewanya bulan Rejab ni ialah apa dia? Iaitu kita ambil peluang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun sebanyak-banyak dosa kita. Memang sebelum dulu kita tak minta ampun lah. Memang kita duk istighfar, duk taubat. Tapi khususnya pada bulan ini, pada bulan Rejab ini, kita banyaklah minta ampun kepada Allah di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ambillah kesempatan, kelebihan yang ditawarkan dalam bulan Rejab ini, iaitu apa dia? Berpuasa. Jadi bulan Rejab ni sinonim dia dengan puasa sebenarnya. Dia bila masuk Rejab ni, maka automatik kita teringat Ramadan. Bila masuk Rejab ni automatik kita teringat Ramadan. Sebab ni dia punya rangkaian dia begitu. Bila Rejab dikait dengan yang Syaban, bila Syaban dikaitkan dengan Ramadan, kan? Betullah Nabi ajak kita apabila masuk bulan Rejab ini, yang tidak diajak pada bulan-bulan yang lain,
iaitu apa dia? Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana doa dia? Mari kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nampak tak dia punya cantiknya hadis ini? Sebab itulah ulama mengumpamakan bulan Rajab ini sebagai bulan, kalau kita tanam pokok tu, kita nak tanam start bulan ni. Kita buah benih tu start bulan ni. Bulan Rajab ni kita tanam, gitu. Kita tanam nyok kan, tanam bulan ni. Lepas tu bulan Syaban ulama mengumpamakan iaitu adalah bulan kita juruh dia, bagi dia besar. Dan bulan Ramadan itulah kita tuai hasilnya. Nampak? Jadi ulama membuat analogi ini, membuat perbandingan ini, bagaimana kita nak mendapatkan Ramadan begitu saja tanpa kita mula dengan Rajab. Bagaimana kita nak tuai hasil kalau kita tak tanam? Tiba-tiba bulan Ramadan tanam pokok, mana boleh nak dapat hasil masa tu? Mana tu? Tak dapat masa tu. Jadi dia start bulan-bulan ni lah. Itu perumpamaan, analogi yang dibagi oleh ulama. Gitu. Jadi bulan ini adalah bulan. Jadi ulama juga kata bulan ini adalah bulan kita bersihkan badan kita. Bulan Rajab ni adalah bulan kita bersihkan batang tubuh kita. Dan bulan Sya'ban kita bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan kita bersihkan roh kita. Nampak tu? Ada 3. Bersihkan jasad kita, badan kita daripada segala kekotoran, bersihkan hati kita daripada segala kekotoran, dan bersihkan roh kita daripada segala kekotoran. Jadi segala-galanya bermula daripada bulan Rajab. Jadi kalau kita nak dapatkan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah pada bulan Ramadan, inilah bulan yang kita nak mula. Naknya kita mula lama dah pun, tapi khususnya lah untuk nak Ramadan tu dikaitkan dengan bulan Rajab ini. Jadi yang popular dengan Rajab ni ialah puasa lah. Puasa. Jadi puasa ni ikutnya hari-hari lah. Kalau kita buka dalam kitab, kalau cerita tentang kelebihan ni, banyaklah kelebihan yang kita baca tu macam tak munasabah dengan yang kita dapat dengan amalan yang kita buat. Di antara riwayat yang menyebut, dia kata kalau kita berpuasa sehari di bulan Ramadan ini, macam puasa 50 di bulan Rajab ni, macam kita berpuasa 50,000 tahun. Macam kita mendirikan sembahyang di sepanjang hayat kita. Itu kedahsyatannya bulan Rajab ini. Itu kelebihan. Itu sehari puasa. Kalau 2 hari, 3 hari. Jadi dalam kitab banyaklah diterangkan ganjaran. Disebut-sebut itu bukan apa dia disebutnya tu. Pasal satu nak galakkan kita. Kita nak galakkan kita supaya kita berpuasa. Sehari pun jadilah. Habis tak ada pun kita ambil di awal, di tengah dan di hujung. Habis tak ada apalah. Kalau kita tak mampu puasa sehari-hari pun, memang kita tak mampu pun, tapi ada orang yang mampu. Baguslah. Yang pentingnya kita buatlah walaupun sehari di bulan Rajab ni. Jangan biar kosong. Bagi mereka yang melazimi dengan puasa Senin Khamis, tak ada masalah lah mabidi no. Tak ada masalah. Bagi orang yang membiasakan puasa Senin Khamis, puasa hari putih, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang tak membiasa melazimi dengan puasa Senin Khamis atau hari putih ini, agak berat sikitlah. Itu dia. Itulah sedikit berkaitan dengan Rajab ini. Jadi mari kita pekat-pekat lah, kita pekat-pekat puasa lah, sehari pun tak apa lah, ataupun 3 hari kah. Kemudian saya sambung kembali tentang Imam Nawawi bawa mai kepada kita tentang ikhlas ini.
Topik kita ialah apa dia? Ikhlas. Kita ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni adalah dari mana datangnya perkataan ikhlas ni? Datangnya daripada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini sangat popular, dan kita tengok kalau ulama-ulama menulis hadis, maka setiap kitab-kitab yang mereka menulis hadis itu akan dimulakan dengan hadis ini, menunjukkan pentingnya hadis ini. Bukalah kitab mana pun, dia akan sebut dulu masalah hadis ni. Hadis yang berbunyi, hadis ni panjang sanad dia, tapi saya tak mau baca sanad dia. Saya baca hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia kata, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ni kita nak refresh balik, ataupun kita nak ingat baliklah hadis ni. Kita nak tekankan balik keikhlasan ni dalam amal ibadat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih hadis ini. Hadis ini memberi pengertian setiap perbuatan, setiap pekerjaan berdasarkan niat, dan setiap orang yang mendapat apa yang diniatkan. Setiap orang akan dapat apa yang diniatkan. Kata Nabi, siapa yang hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dikira kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunianya ataupun seorang wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu dikira kepada apa yang dia niat. Hadis ni, tuan-tuan, hadis ni adalah nak cerita tentang apa? Tentang seorang lelaki. Ada seorang lelaki yang turut sama hijrah bersama Nabi SAW dalam penghijrahan itu. Jadi dia ni hijrah tu pasal apa? Pasal nak ikut tunang dia ataupun kekasih dia, iaitu dinamakan perempuan itu Imra'ul Qais. Hadis ni berkaitan dengan hadis Imra'ul Qais. Jadi Nabi tahu lelaki ini dia hijrah tu pasal bukan kerana Allah, kerana dia nak kahwin dengan perempuan tu. Pasal perempuan tu kata kalau nak dengan saya kena ikut saya. Jadi dia fokuskan niat hijrah itu kerana wanita itu. Maka hadis ni juga dikenal sebagai hadis Imra'ul Qais, seorang wanita nama Imra'ul Qais. Tu dia. Jadi popularlah hadis ni. Beri pentingnya kita niat bagi betul. Jadi apa perbuatan kita, natijah yang kita dapat, hasil yang kita dapat adalah berdasar apa yang kita niat. Apa yang lintas dalam hati kita, itu yang kita dapat. Itulah yang kita buat, dan itulah yang kita dapat. Hadis ini sahih, disepakati sahihnya dan disepakati keagungan topik kajian. Hadis ini merupakan salah satu hadis dasar dalam Islam, menjadi dasar dalam Islam. Kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahullah lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini. Kaum salaf ni iaitu ulama-ulama 300 tahun ke bawah, itu dipanggil salaf. Kita nak kena faham perkataan salaf ini. Salaf mana orang yang terdahulu, itu salaf. Bila sebut salaf 300 tahun, ini umat yang gemilang, terbilang, terjulang, gitulah. Umat yang terbaik ialah 3 qurun ini.
adalah berdasarkan kepada hadis Nabi juga. Nabi kata sebaik-baik qurun ialah qurun aku, kemudian qurun selepasnya, kemudian qurun selepasnya. Jadi Nabi sebut 3 kali qurun, makna 300 tahun. 300 tahun itu adalah merupakan qurun yang terbaik, qurun Nabi, qurun sahabat dan qurun tabi'in. Itu dia. Maka mereka itu dipanggil sebagai salaf. Ada juga orang menisbahkan akidah ni kepada salafi. Dia kata kami ni salafi. Dia kata salafi. Betul ke dia salafi? Betul ke dia salafi? Ada orang kata gitu. Dia nak kata apa? Kami ni, akidah kami ni ikut bagaimana akidah Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Dia nak abang begitu. Bukan cara lain. Itu salaf. Pengertian salaf. Jadi kata Imam Nawawi, semua ulama-ulama kalau dia tulis buku hadis dan apa pelajaran pun dia akan letakkan hadis ini dulu. Hadis niat ni. Dia penting. Begitu pentingnya hadis ini. Kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, hendaklah ia memulakan dengan hadis ini. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, guru-guru kami cenderung mendahului hadis tersebut. Tiap perbuatan bergantung kepada niatnya pada segala sesuatu yang dia mulakan dalam urusan agama. Ini disebabkan oleh keperluan pelbagai jenis aktiviti terhadap niat. Jadi maknanya niat ni dia hampir-hampir keseluruhan hidup kita ni bergantung pada niat. Ibadat kita, muamalat kita, jenayat apa semua ni banyak ada bergantung dengan niat kita. Jadi maknanya lulus tak lulus amalan kita ni adalah berdasar kepada niat itu. Nak buat haji niat, nak sedekah niat, nak kahwin niat, semua ada niat. Niaga niat, ngaji niat. Itu dia. Itu yang kata hadis ni agung. Ibn Abbas berkata diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar niat masing-masing. Kemudian Imam Nawawi pula berumai beberapa pandangan ulama berhubung dengan apa itu ikhlas. Gitu. Yang kata ikhlas ni apa? Imam Nawawi dia nukil beberapa pandangan ulama. Kalau saya tengok sini dia ada 8 pandangan ulama. Saya tak mau baca semua lah. Saya nak baca sikit saja. Saya nak baca 4 gitu aja. Pandangan 4 pandangan. Pertamanya pandangan As-Sayyid Al-Jalil Abu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dalam memberi pengertian ikhlas. Apa kata As-Sayyid Al-Jalil? Meninggalkan suatu perbuatan, dia meninggalkan suatu perbuatan kerana manusia adalah riya. Meninggalkan suatu perbuatan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Meninggal kerana manusia adalah riya. Kalau buat kerana manusia, syirik. Tu dah. Kata apa? Kata Imam Abdul Jalil ataupun Al-Fudail, Imam Al-Fudail. Sedangkan ikhlas berarti Allah menyelamatkan kamu daripada keduanya. Gitu. Kita tidak melakukan sesuatu perkara bukan kerana orang.
Kita mengerjakan suatu perkara juga bukan kerana orang. Meninggal ataupun melakukan bukan kerana manusia. Gitu. Buat kan tak buat kan bukan kerana manusia, tetapi buat atau meninggalkan kerana Allah. Baru ikhlas. Kalau buat tu kerana tinggal tu kerana manusia, maka dikatakan riak. Cuba kita tengok apa dia diulas oleh ulama yang kata riak tu. Meninggalkan amal perbuatan kerana manusia adalah riak. Kerana sangkaan bahawa melakukan perbuatan tersebut di hadapan orang ramai adalah riak. Oleh kerana itu dia tidak suka dinisbahkan dan lebih suka kalau orang melihatnya sebagai orang yang ikhlas, sehingga haram hukumnya untuk meninggalkan amal perbuatan tersebut kerana ingin dianggap ikhlas dan bukan riak. Tu dia yang dikatakan riak tu. Jadi makna riak ni, makna amalan ni ditunjuk kepada riak, mana lihat daripada perkataan ra'a yara riak. Ra'a yara riak, mana menunjuk. Itu pengertian yang diberi oleh Abdul Jalil. Jadi kita buat ke, kita tinggal ke kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau tinggal kerana manusia, kalau kita tinggal kerana manusia, dia riak. Kalau kita buat kerana manusia, jadi syirik, dia menduakan Allah SWT. Itu pandangan Said Al-Jalil. Saya tengok, saya petik pula pandangan yang kedua dalam memberi ta'arif riak ni. Dia kata ikhlas ni, makna ikhlas ni apa dia? Orang yang jujur, ni kata Imam Haris Al-Muhasibi. Orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya, selama mana hatinya tetap bersih. Dia bukan nak orang menilai dia. Dia tak kisah orang menilai dia. Penilaian daripada orang dia tak kisah. Tapi hati dia bersih. Tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dia hadapinya dalam beramal. Dia pun tak mau nak abang ke orang. Susah payah dia buat amal ini, dia tak mau cerita ke orang. Kepayahan dia dalam beramal ni, dia tak mau cerita ke orang. Dia kata, saya nak jaga sebenarnya amalan saya ni. Saya tak mau makan di kedai, saya tak mau makan kedai. Kedai ni syubah saya tak mau. Kan? Maksudnya dia cerita ke orang gitu. Susah payah dia nak amal tu, dia cerita ke orang. Tak payah cerita ke orang tu. Tak payah cerita ke orang. Dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Dan kalau orang duk tohmah dia, duk kata buruk kat dia, dia tak benci orang tu. Kata apa kat dia? Dia tak kisah orang nilai dia ke, orang keji dia ke, dia tak kisah. Itu yang dikatakan ikhlas menurut Imam Al-Muhasibi. Jadi kita macam kita main masjid lah. Kita main masjid ni bukan kita nak siapa menilai kita, orang kampung kita ke, jiran kita ke, bukan. Oh, itu rajin main masjid tu. Itu rajin mengaji tu. Bukan tu siapa nilai kita pun tak ada. Kita bangun, kita buat tengah-tengah malam kita bangun buat amalan. Kita tak tak orang pun. Kepayahan kita itu susah payah bangkit tengah malam pagi buta. Dia tak letak ke orang. Tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal. Itu pandangan yang kedua. Maksud ikhlas. Kemudian pandangan ataupun pengertian ikhlas oleh Imam Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi rahimahullah, dia kata ikhlas adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dengan niat yang tulus. Maksudnya
Dengan ketaatannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya, baik untuk dilihat makhluk untuk mendapat pujian atau untuk mendapat katakan semangat, sanjungan dan sebagainya. Jadi kata Imam Ustaz Abdul Qasim yang kata ikhlas tu apa dia? Iaitu dia mengerjakan ketaatan dia tu tidak lain melainkan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah nak pujian orang, sanjungan orang, penilaian orang, bukan. Mata-mata dia nak dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat iaitu Syekh Zunnur Al-Misri rahimahullah. Dia kata ikhlas tu ialah 3 perkara yang merupakan tanda-tanda keikhlasan. Ada 3 tanda keikhlasan. Kalau ada 3 benda ni, ikhlaslah kita. Apa dia? Pertamanya, kedudukan yang sama di antara pujian dan cercaan daripada masyarakat umum. Orang puji kah, orang cerca kah, sama saja, dia senyum je. Puji pun tak rasa apa, cerca pun tak rasa apa. Itu dia. Tapi kita ni lagi duk berasa bila orang puji kita pun tak kembang. Bila orang cerca kita berasa apa? Murung. Berasa macam nak gantung diri. Itu teruk. Tak ikhlas lagi. Tak terkesan pun dengan cacian, tak terkesan pun dengan pujian orang. Puji ke caci ke sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa tentang amalan yang telah dilakukan. Dia tak ingat dah. Dia dekah banyak mana, dia tolong siapa, dia tak ingat. Hak lepas tu lepas. Mana dia tolong orang tu, contohnya dia kata orang tu mesti sesak lah, nak minta dia kata tolong saya hutang 500, saya nak meniaga ni, saya nak mula meniaga kecil-kecilan. Dia pun bagi kepada orang tu. Lepas tu dia tak ingat dah, dia tolong orang tu. Lepas orang tu pula mai kat dia, encik, tuan, saya ada hutang kat tuan tu 500 ni, masa tuan bagi pinjam tu nak meniaga ni lepas PKP. Ya ke? Dia tak ingat ke dah. Gitu. Dia lupakan amalan kebaikan dia kepada orang. Kalau ada lalu itu ikhlas dah tu. Jangan ingat. Yang ketiga, kata Imam Zunnun, mengharapkan pahala amalan akhirat. Itu apa dia? Pengertian ikhlas. Jadi bila kita simpulkan beginilah, mana keikhlasan ni apa amalan yang kita buat? Pertamanya untuk kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kita nak redha Allah, dan yang ketiganya kita nak pahala akhirat sebanyak-banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh saya simpulkan daripada pandangan ulama. Kemudian perlu diketahui, kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa sesiapa yang mengetahui suatu amalan sunnah, kata Imam, siapa yang tahu satu amalan sunnah, satu saja, dia tahu ini sunnah, hendaklah mengamalkannya, kata Imam Nawawi, walaupun hanya sekali, agar tetap termasuk ke dalam kancah para pelakunya. Selain itu tidak patut untuk meninggalkannya secara mutlak. Dalam hal ini cukup dengan mengamalkan yang termudah. Untuk itu Imam Nawawi buat satu hadis Nabi SAW. Kita tahu satu benda sunnah, kita buat benda tu, kan? Kita tahu kita buat satu, kalau kita tahu satu lah. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi syai'in
Fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kata Nabi, jika aku perintahkan sesuatu, fa'tu bihi, maka lakukanlah minhu, daripadanya, mastata'tum, apa yang kita terdaya, apa yang kita mampu lah, buatlah. Satu benda tu yang kita kata kita mampu buat, kita buat. Gitu. Para ulama daripada kalangan ahli hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fiqh menyatakan dibolehkan mengamalkan hadis dhaif berkaitan dengan amalan-amalan sunnah selama hadis tersebut tidak palsu. Akan tetapi berkaitan dengan penetapan hukum seperti halal dan haram, jual beli, nikah cerai dan sebagainya tidak dilakukan selain dengan dasar pegangan hadis sahih atau hasan. Jadi dalam masalah mengamalkan sunnah Nabi ni, tuan-tuan, dalam mengamalkan tentang hadis Nabi ni, dia banyak hadis-hadis dhaif. Gitu. Tu dia. Banyak hadis-hadis dhaif berbanding dengan hadis-hadis sahih, hadis hasan. Jadi bagaimana soalannya, bagaimana hukumnya beramal dengan hadis dhaif ini pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu soalannya. Bagaimana pandangan beramal dengan hadis dhaif? Tu saya kata tadi ni, kalau kita buka kitab tentang kelebihan bulan Rejab ni, hari pertama dapat apa, hari kedua dapat apa, hari ketiga dapat apa, kalau kita baca tu memang menggembirakan, menyeronokkan ganjaran-ganjaran yang ditawarkan oleh Allah kepada pengamal-pengamalnya. Tapi banyak hadis-hadis macam ni, hadis dhaif. Boleh beramalkan dengan hadis dhaif, maka kata ulama boleh beramal dengan hadis yang bertaraf dhaif. Tapi dalam masalah dalam masalah menentukan hukum tak boleh. Menentukan hukum syarak tak boleh. Contohnya dalam masalah fiqh, kita kata dalam masalah fiqh, kita ambil masalah apa? Kita kata masalah semayang. Dalam masalah semayang ini sah, ini batal, tak boleh berhujah dengan hadis dhaif, tak boleh bawa mai hadis dhaif, melainkan kena bawa mai hadis hadis sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Itu yang dimaksudkannya. Tapi dalam masalah dalam masalah kelebihan ni tak jadi masalah, boleh beramal. Jangan dia maudhu' sudah hadis palsu. Maudhu' ni maknanya hadis, bukan dia hadis itu saja disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual nama Nabi. Ini ramailah, terutamanya kalau kita buka dalam kitab Syarah Ulum Hadis, kalau kita buka di zaman ketika mana pembunuhan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, fitnah pembunuhan. Apabila terjadinya pembunuhan Sayyidina Ali, maka di situlah bermula tersebarnya hadis-hadis maudhu'. Timbullah golongan-golongan Mu'tazilah, Murji'ah dan apa semua ni, maka berkembanglah hadis maudhu', sebab daripada pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Tu dia. Jadi hadis-hadis maudhu' ni, hadis palsu ni sampai lah ni masih ada lagi. Sebab tu kita kalau kita terima kita terima daripada seseorang hadis ni, dia kata hadis Nabi, kita tak boleh terima betul-betul lagi. Tak boleh terima betul-betul lagi. Melainkan kita tahu dari mana datangnya sumber. Kalau dia sebut daripada kitab mana, itu kita rujuk, kita boleh terima. Kalau kita tak sebut dari mana hadis ni tak. Dia ada ada alamat dia. Dia ni mana? Macam kita lah. Kita ni mesti ada alamat, kita duduk di mana. Takkan kita main tak ada alamat.
Alamat saya di Kubang Ariang, alamat tuan di Jerlun, di Penang. Kita ada alamat masing-masing. Maka hadis pun ada alamatnya. Dia mai dari mana? Gitu. Kalau kita tahu alamat dia mai dari mana, boleh terima hadis tu. Hadis maudhu' ni tak ada alamat. Itu tak ada alamat. Saja dia ada-adakan saja. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah fiqh, dalam masalah tauhid, ni tak boleh nak berhujah dengan hadis tadi apa? Hadis dhaif. Dalam kelebihan dibolehkan. Jadi Imam Nawawi nak abang kat kita siaplah. Saat ni kita hadis dhaif, kita kata, hadis dhaif ni, hadis dhaif. Boleh. Cumanya jangan berhujah dengan hadis dhaif tu. Kita habaq. Kalau gitu kita apa hukum kita meriwayat hadis dhaif? Saya cerita hadis dhaif, boleh tak? Boleh. Saya cerita dibolehkan. Sebagai satu galakan saja. Kalau dia tak mau amal, tak ada masalah pun. Dia tak mau nak amal, tapi kat dia bukan jadi satu kesalahan pun. Kan? Baik. Kemudian Imam Nawawi buat umai kepada kita. Ini umai sunnah yang penting lah. Apa Imam Nawawi? Ketahuilah kata dia, sebagaimana zikir disunnahkan, maka demikian hanya duduk dalam majlis zikir juga disunatkan. Zikir disunahkan, duduk dalam majlis zikir ini disunatkan. Sunnah, sunat. Dia ada dua istilah tu. Sunnah, sunat. Nabi kata zikir itu sunnah, kan? Duduk dalam majlis zikir sunat. Banyak dalil tentang hal tersebut. Jadi Imam Nawawi buat umai kat kita satu hadis, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqudz dzikr, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikr, fa idza ataw 'alaihim haffu bihim." Sadaqa Rasulullah. Kata Nabi, apabila kamu melalui taman syurga, maka masuklah, singgahlah. Mereka bertanya, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, taman syurga tu apa? Sahabat-sahabat tak tahu. Sahabat ni dia begitu, dia tak tahu, dia tanya lah tu juga. Tu style sahabat ni tak faham, tanya lah tu juga. Tengah Nabi duduk habaq hadis tu, dia tanya tu, apa dia taman syurga ya Rasulullah? Baginda menjawab, majlis zikir. Oh, majlis zikir. Allah memiliki, kata Nabi, malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi mencari majlis zikir. Apabila sudah menemuinya, mereka duduk mengelilinginya. Tu dia. Itu satu hadis lah yang berkaitan dengan apa? Sunnah. Apa dia? Majlis zikir. Macam kita duduk ni. Kita duduk lah ni, majlis apa ni kita duduk ni? Kita duduk ni majlis apa ni? Majlis zikir lah. Oh, ni kuliah maghrib. Kita nama lah apa pun, kuliah maghrib ke, kolokium ke, zikrullah ke, apa ni tazkirah ke, tausiah ke, bagilah apa nama pun, kuliah subuh ke, kuliah asar ke, kuliah duha ke, kita bagilah apa istilah pun, maksudnya itulah majlis zikir. Maksudnya ialah majlis zikir. Pasal apa kita duduk dalam majlis ni? Pasal kita nak berzikir. Kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak duduk dalam majlis macam ni, macam mana kita ingat kepada Allah? Kita duduk dalam majlis tari menari, ingat kepada Allah tak? Duduk dalam majlis tari menari, menyanyi, tak ingat kot, kan? Gegar Baganza, dia boleh ingatkan masa tu Allah Allah Allah. Gegar Baganza, kan? Majlis-majlis sokan, kita ingat ke Allah masa tu. Kalau orang tu boleh ingat, hebatlah. Dalam majlis dia boleh ingat kepada Allah. Tapi jarang-jarang lah, kan? Sebab itu bukan majlis zikrullah, itu bukan majlis zikir dia panggil. Tu dia. Macam ni majlis zikir ni. Bila kita berada ni, kita duduk dengar hadis-hadis Nabi, kita dengar ayat-ayat Quran, kita dengar hadis-hadis Nabi, kita dengar pandangan-pandangan ulama-ulama muktabar, maka itu semua dia dipanggil sebagai majlis zikir. Jadi kata Nabi, ada malaikat ni, satu golongan malaikat ni, mereka ni duk berjalan, duk mencari di muka bumi ni majlis zikir. Dia merantau sana, merantau ni, bertengok dalam tu ada majlis, dia turun pergi, dan dia pakat duduk penuh. Ni kita tak nampak ni, ni penuh malaikat ni duduk dalam majlis kita ni. Tu dia. Sebab apa? Memang begitu sifat malaikat. Dia suka duduk dalam majlis zikir, majlis zikrullah. Macam kita duduk dalam ni. Itu sunnah. Hadis yang seterusnya, riwayat Muslim daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju majlis para sahabat. Baginda bertanya, apa yang membuat kamu duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya di atas hidayah yang telah dia berikan kepada kami berupa Islam. Baginda bertanya, demi Allah, tidaklah kamu duduk kecuali kerana itu? Mereka menjawab, demi Allah, tidaklah kami duduk kecuali kerana itu. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya aku meminta kamu bersumpah bukan kerana curiga kepada kamu, akan tetapi Jibril mendatangiku dan berkata kepadaku bahawa Allah membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Ini cerita apa? Cerita begitu sukanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril bagi tahu kepada Rasulullah bahwasanya malaikat, bahawa Allah Taala ni dia berbangga-bangga dengan apa? Berbangga-bangga dengan malaikat ni, orang-orang yang berada dalam majlis yang seumpama ini. Tu dia. Allah bangga di hadapan para malaikat. Tengok hamba-hamba aku, tengok manusia, mereka memenuhi majlis-majlis zikir ini kerana semata-mata untuk mengingati aku. Tengok, Allah kata begitu. Itu Allah melahirkan perasaan bangga kepada para malaikat. Kemudian hadis, tidaklah satu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat menyelubungi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan Allah menyebutkan mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Macam tadilah. Apabila kita duduk dalam majlis ni, kita dapat apa? Tamanya malaikat mai keliling kita, penuh malaikat. Lepas tu kita akan rasa itminan, rasa ketenangan. Bila kita berada dalam majlis, kata tenang. Tenang itu tu. Itulah dia katakan majlis yang dihadiri dengan para malaikat, bertenang. Dan pada ketika itulah Allah menyebut mereka itu kepada malaikat yang ada di dalam majlis itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir dilakukan dengan hati atau dilakukan dengan lidah, kata Imam Nawawi. Baik.
Zikir tadi ni ada dua kategori. Pertamanya sebut dengan lidah, yang keduanya sebut dengan hati. Ataupun sebut dengan hati dan keduanya sebut dengan lidah. Apa yang terbaik adalah jika dilakukan bersama di antara hati dan lidah. Jika hanya salah satunya, maka hati lebih baik. Tu dia. Zikir yang baik apa dia? Zikir lidah, zikir hati. Mana kata apa yang lidah sebut, hati pun juga dia semak. Gitu. Hati semak apa yang lidah sebut. Kan? Itu yang terbaik. Kerana dan di antara zikir lidah dengan zikir hati, kata Imam Nawawi, mana yang lebih baik, iaitu zikir hati. Orang yang zikir hati. Ulama menghuraikan hati lebih baik itu, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, menukilkan daripada Qadhi Iyad menyatakan, Ibnu Jarir dan selainnya menyatakan bahawa telah jadi perbezaan pendapat di kalangan ulama salaf tentang mana yang lebih baik, zikir dengan lidah atau zikir dengan hati. Qadhi Iyad kata yang boleh saya bayangkan kaitannya zikir dengan hati adalah bacaan tasbih, tahlil dan sepertinya. Ini dipahami daripada perkataan mereka, bukan kerana mereka berbeza pendapat tentang zikir samad yang kami sebutkan di atas. Kerana zikir dengan lidah tidak dapat mendekatkan diri, tidak dapat mendekatkan zikir tersebut, apalagi melampauinya. Yang dimaksudkan dengan zikir dengan lidah adalah disertai dengan hadirnya hati. Sebab kalau tidak, maka zikir dengan lidah tidak ada manfaatnya. Jadi maknanya, yang kata zikir hati lebih penting ni sebab apa? Kalau hanya di lidah saja sebut, contoh kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedang hati kita ni tak fokus pun apa yang kita sebut, kan? Tak fokus pun. Macam semayang, Allah, semayang tu zikir juga, Allahu Akbar. Dia sedang semayang dah ni, tapi hati dia bukan ada di situ, hati dia tak ke mana, maka itu juga dia dipanggil apa? Sia-sia. Sia-sia. Dibaca di mulutnya alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati dia tak fokus pun kepada apa yang dibacakan, surah Fatihah yang dibacakan itu. Dia tak ambil iktibar pun, tak ambil pun kefahaman daripada ayat yang dia dibaca. Contohnya macam kita kata, bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat merasai bahawa Allah Ta'ala kata hamidani abdi, hamba aku memuji aku. Kalau kita boleh terjemah tu, hati kita terjemah macam tu, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hamba aku memuja aku. Kan? Haji makna kita lidah dengan hati kita tu saling berinteraksi begitu. Tapi kalau hanya lidah saja kita sebut, hati kita tidak tak berinteraksi, tak ada kaitan dengan lidah, maka dia jadi sia-sia sajalah. Jadi dekat tu dulu malam ni yang saya nak bawa apa yang dibawa oleh Imam Nawawi tentang ikhlas. Yang kita ikhlas tadi apa dia? Iaitulah semata-mata kita ni mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ambil pusing dengan orang. Kita buat betul, kita niat betul, nak mardatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan ganjaran Allah. Lepas itu kita cuba mengamalkan apa sunnah yang kita ketahui, yang termampu oleh kita. Kalau kata kita mampu buat, kita buatlah, kan? Kalau tak mampu, tak ada masalah. Yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya itulah hati kita itu, hati kita itu bersih, hati kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi penilaian yang terbaik di sisi Allah SWT. InsyaAllah saya akan sambung lagi membaca hadis-hadis yang berikutnya lagi, yang dibawa oleh Abu Sa'id berkaitan dengan apa? Dengan ikhlas ini. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ومن هؤلاء الأربع. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا بعيد تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ampun maaf. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.